Malu ke tak malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Uja untuk kita membincangkan tajuk baru hari ini, iaitu malu perisai iman. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Manakala malu dari segi istilah pula ialah berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Malu yang akan kita bincangkan hari ini adalah malu yang benar-benar menepati syariat dan bukannya malu yang tidak bertempat. Kebiasaannya, malu akan mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada si pelaku. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Innal haya la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Dan betapa malu itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Martabat yang mulia bagi sesiapa yang mengamalkan dalam kehidupannya. Hal ini dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam adalah malu. Malu mempunyai hubung kait dengan I-M-A-N, iman. Malu, iman, iman, malu berpisah tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Atas dasar inilah mukmin dan mukminah yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kerana apa? Kerana rasa malu. Orang yang malu akan sentiasa menjaga maruah dirinya. Orang yang malu plus iman akan sentiasa berwaspada dari aspek tutur kata percakapan dan juga perbuatan. Sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika berlaku perkara sebaliknya, iaitu apabila rasa malu sudah hilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak rasa malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Sebab itulah apabila malu sudah tiada dalam diri, maka ramai manusia, tak kira yang tua, yang muda, remaja, kanak-kanak, akan melakukan perkara yang sia-sia, akan melanggar perintah Allah sehingga mencemarkan maruah dan peribadi mereka. Tanpa segan silu, mereka akan mempamerkan aksi-aksi yang pada mereka mungkin membanggakan. Bahkan ada kalanya benda itu sebenarnya menjatuhkan imej
dan nama baik diri mereka sendiri. Okey, baiklah. Sekarang mari kita lihat malu yang dituntut dalam Islam. Okey, ada 4 perkara. 1, malu melakukan perkara maksiat atau perkara yang haram seperti mengumpat, memfitnah, mengutuk, mencerca orang. Ni ramai buat ni. Kutuk kawan sana, kutuk kawan sini. Kita malu nak buat. Yang kedua iaitu malu melanggar perintah Allah. Seperti apa? Seperti tidak solat fardu. Seperti apa lagi? Seperti makan terang-terangan di siang Ramadan. Malu. Jangan buat. Itu sifat malu yang dituntut. Yang ketiga, malu apa? Malu meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Kalau kita pergi ke masjid, ke surau, sementara menunggu Bilal iqamah, kita tunaikan solat sunat rawatib. Kalau tak buat, kita kena rasa malu. Sebab itu adalah perkara yang dituntut dalam Islam. Dan yang keempat, malu melakukan perkara yang makruh. Seperti apa? Seperti makan pakai tangan kiri, berbual-bual benda yang sia-sia, cakap kosong, tak ada guna. Perkara-perkara yang makruh ni pun kita tinggalkan. Jadi ini adalah 4 malu yang dituntut dalam Islam. Namun ada juga malu yang dilarang dalam Islam. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan, iaitu 1, malu untuk belajar, 2, malu untuk melakukan perintah Allah, dan yang ketiga, malu untuk melakukan kebaikan. Jadi, jom sama-sama kita lihat contoh bagi ketiga-tiga aspek tadi, iaitu apa? Malu yang dilarang dalam Islam. Kepentingan sifat malu. Apabila malu berada dalam jiwa dan diri kita, maka malu itu akan menyebabkan kita takut dan tidak melakukan perkara-perkara maksiat kerana yakin Allah Maha melihat apa-apa yang kita buat. Yang kedua, apabila kita malu, malu akan menjadi benteng keimanan, akan memelihara maruah kita daripada terjebak kepada perbuatan yang tidak bermoral. 3, apabila malu berada dalam diri, akan menyebabkan diri kita sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan perintah Allah dan ketaatan kepadanya. Dan yang keempat, apabila malu berada dalam jiwa, ia akan menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan seseorang. Agak-agaknya, siapakah orang yang paling malu dalam kalangan kita? Cuba fikir sejenak, siapa agaknya yang paling malu dekat dunia ni? Siapa? Jawapannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling malu di dalam dunia ini. Tapi bukan malu sebagaimana yang kita fikirkan. Nabi malu untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi malu sehingga Nabi
sentiasa memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa kita dengar riwayat kisah hidup Nabi yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun malam menunaikan ibadah kepada Allah sehingga bengkak kedua belah kaki baginda. Dan apabila ditanya oleh isteri baginda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Subhanallah. Ya. Jadi sama-sama kita meneladani dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan ikutan kita dalam mempamerkan sifat malu sebagai perwatakan kita sebagai seorang muslim sejati, dan malu itu sebagai pakaian iman kita untuk menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang mungkar dan mendorong diri kita untuk melakukan amal soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita amalkan malu yang positif dan bukannya malu yang negatif. Sekian daripada Uja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.